British masa beri kemerdekaan, ini British beri ya kemerdekaan tahun 57, kerana British fikir kalau kita terus. Hai guys, kemarin kan Mimin upload video nih yang thumbnail videonya yang ini. Terus berkomentarlah dia netizen Malaysia. Dia berkomentar seperti ini guys. Ini komentarnya. Bukan suku-suku Indonesia tetapi suku-suku Kepulauan Melayu Nusantara. Karena dahulu Indonesia tidak wujud sebelum berhutang mendapatkan negara katanya. Astagfirullah. Netizen sebelah memang agak lain ya guys. Lain memang. Lain kelakuannya sama suku-suku lain gitu. Terus ada lagi nih temannya yang berkomentar. Nih, bagus Ustadz nih membahas peranan segala suku dari Induk Melayu tolong menolong. Yang Ustadz tuh tak highlight tuh cerita sebelum wujud nama Malaysia dan Indonesia, maknanya sebelum merdeka. Sebelum merdeka semua suku etnik berinduk Melayu hidup di seluruh bla 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 bla. Apapun cerita sejarahnya pasti mereka bilang belum wujud lah, belum wujud lagi. Memang agak lain lah ya kan tetangga kita yang satu ini. Dibilang nanti kalau dia on, dia marah pula. Astagfirullah. Kayak gitulah guys kalau seseorang belum bisa menerima fakta maupun kenyataan yang sebenarnya. Karena di negara mereka diajarkan seperti itu gitu. Yang menulis sejarah mereka pun British. Bener gak sih? Mungkin mereka takut merasa terkucilkan jika bangsa Indonesia pernah menolong bangsa yang ada di negara mereka gitu. Walaupun negara mereka belum wujud pada waktu itu. Netizen tersebut malu untuk mengakui itu semua. Itulah namanya orang sombong gitu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar meliputi satu suku Jawa, Melayu, Aceh, Batak, Minang, Bugis, Banjar, Dayak, Sunda, Betawi, Ambon, Papua, dan ribuan suku-suku lainnya. Bangsa Melayu mana ada di muka bumi ini? Cari di belahan bumi manapun tidak ada bangsa Melayu. Bangsa Malaysia belum wujud hingga sekarang katanya. Mereka namakan bangsa Melayu ya guys. Kalau kita sering sebut suku Melayu gitu. Tapi kalau kita lihat sejarah ya guys, negara mereka memang pemberian dari Inggris. Merdeka pun 1957, proses pembentukan bangsa itu pun enggak sempurna. Enggak ada bangsa pun, kata Dr. Arifin Azmi. Kita sambut 31 Ogos ni, merdeka ke kebangsaan? Kenapa nak diubah kepada kebangsaan? Kerana orang tak sambut. 31 Ogos orang tak sambut. Nak angkat bendera pun tak ada orang nak angkat. Kerana kita ada masalah. Masa tahun 57 kita merdeka, proses pembentukan bangsa itu dia tidak perfect, dia tak sempurna. Tak ada bangsa pun. 57 masa terbentuknya, tercapainya kemerdekaan tak ada bangsa. Masa kita merdeka tak ada bangsa, mana mungkin dia boleh berlaku? Itu berlaku. Tahun 57 nak sebut bangsa apa? Tak ada bangsa. Tak ada bangsa. Tahun 63 selepas pembentukan Malaysia, barulah kita boleh dikenali sebagai bangsa Malaysia. Jadi netizen sebelah harus tahu sejarah yang sebenarnya ya. Ini dokter yang berasal dari negara kalian loh yang bilang. Kalau mau berdebat sama dokter ini aja ya. Jangan kalian tak mau terima fakta. Sakit memang, perih banget menerima kenyataan itu. Kayak judul lagu. Terus di tahun 1963 barulah dikenali sebagai bangsa Malaysia. Maka kita ubah pada hari merdeka. Dan ini telah menimbulkan kontroversi. Dan hari kebangsaan ini ditukar, dia tidak begitu tepat sangat. Kerana 57 tu tak ada konsep bangsa. Tak terbentuk lagi bangsa. Masa kita merdeka pada masa itu, British tetapkan kita harus terima kerakyatan, dipanggil jus wali. Nah kita terima kerakyatan tersebut, tapi bangsa tak dibincangkan. Kita nak sebut bangsa apa? Kita merdeka ni bangsa apa nak dibentuk tahun 57? Tak dibincangkan. Kenapa tak dibincang? Kerana pada masa itu pemimpin-pemimpin terlibat dalam proses pilihan raya dan cuba untuk bermuafakat sama kaum, tak ada masa nak bincang soal bangsa. Dan akhirnya dia berterusan ditinggalkan sampai tahun 63. 63 terbentuk Malaysia, 16 September
1963. Bagi saya sebenarnya 16 September itulah hari kebangsaan. Kerana dia melibatkan seluruh masyarakat, seluruh kaum. Dan melibatkan seluruh negeri, termasuk Sabah dan Sarawak. Itu yang patut disebut sebagai hari kebangsaan, hari Malaysia tu. Barulah dia sesuai. Hari kemerdekaan tak sesuai. Kerana dia tak melibatkan seluruh bangsa. Dan sejarah memang macam tu. Kita tak boleh paksa. Kita kata kita nak ubah sejarah, tak boleh. Hakikat itu kita terpaksa terima. Baik, jadi dia telah menimbulkan kontroversi sampai kali ini. Merdeka ke kebangsaan? Merdeka ke kebangsaan? Bagi saya, oleh kerana 16 September itu kita sambut Hari Malaysia, hari itu kita harus terima sebagai hari kebangsaan kerana melibatkan seluruh kaum dan seluruh bangsa. Manakala tahun 57 kita sambut ni 31 Ogos, dia sepatutnya yang lebih tepat dalam sejarah ialah hari kemerdekaan. Kerana perjuangan itu perjuangan merdeka. Dia bukan perjuangan untuk bentuk bangsa. Dia untuk mendapatkan negara ini daripada tangan British. Baik. Jadi apa sebenarnya tahun 1957 ini kepada kita, apa makna dia? Perjuangan ini perjuangan siapa tahun 57 ini? Yang kita sambut 31 Ogos. Siapa sebenarnya yang telah menentang British, yang telah menuntut perjuangan kemerdekaan ini sampai kita merdeka? Siapa sebenarnya? Dan kemerdekaan yang kita capai 31 Ogos ni kita raikan tiap-tiap tahun. Sebenarnya kemerdekaan yang kita sambut tahun 57 ini yang macam mana kemerdekaan dia? Kita mungkin bagi kita yang kita tahu 31 Ogos merdeka ni disambut tiap tahun, itu adalah kemerdekaan sebenar. Tapi kita tidak tahu dalam konteks sejarah kemerdekaan tahun 57 itu sebenarnya separuh saja. Dia bukan komplit. British masa beri kemerdekaan. Ini British beri kemerdekaan tahun 57. Kerana British fikir kalau kita terus kekal sebagai penjajah di sini, kita tak untung. Mentadbir tanah Melayu ini kos dia tinggi. Jadi kita beri mereka merdeka dari segi pentadbiran, ekonomi terus kita kuasai, kita jangan beri. Maka tahun 57 itu diberi merdeka, sambut merdeka, ekonomi British, syarikat British, bank British, pelabuhan British, ladang British, British tak beri. Ketenteraan, keselamatan British kawal semua. Bila sebenarnya kita betul-betul dapat merdeka, perfect, 100%, tahun 1980-an, kalau ada pernah baca down rate, yang dilakukan oleh Tun Mahathir Mohamad. Dia inilah yang rampas harta-harta yang wujud di tanah Melayu ini yang dipegang oleh British, syarikat-syarikat British dia rampas. Dia milik negara kan. Dan dia laksanakan dasar pandang ke timur. Kerana apa? Bergaduh dengan British. Kerana apa yang British miliki di sini, hak kita, zaman Tun Mahathir ini dia rampas balik. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya tahun 80-an. Sejarah yang sebenarnya selalu diubah sesuai kepentingan politik penguasa di masanya. Apalagi di era sekarang, persis sejarah pasti berubah sesuai keyakinan masing-masing. Bahkan dalam sebuah negara modern saat ini, persinya akan selalu terbelah antara penguasa dan oposisi yang akan disampaikan ke anak cucu kita kelak, katanya. Ya, gitu ya netizen tetangga, kalau ingin berdebat perihal negara kalian, yo, tanyakan aja sama Bapak Dr. Arifin Azmi. Oke, kami mengutip dari pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Arifin Azmi yang berasal dari Malaysia.